Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, hari ini kita akan bincang soalan XBP tahun 2020. Kita sambung balik soalan yang ke-17. Ada masalah ke soalan? Tak ada itu. Sekejap. Ni soalan ni tak ada ni Kejap aku nak cari ada umum kejap. Soalan surat. Okey, soalan 17 ni, bagaimana kita nak selesai soalan ni? Okey, kalau anda perhatikan, soalan dia suruh, kalau kita tengok soalan kat sini, okey, hati-hati dalam sebutan pi. Okey, dalam sebutan pi. Biasanya kita buat dalam sebutan degree. So, daripada degree nak tukar kepada pi, okey, nanti awak kena buat apa? Iaitu awak kena, okey, degree tu, awak bahagi dengan 180 darab dengan pi nanti awak panggil. Okay, so dia banyak cara lah nak selesai kat sini. Okay, untuk soalan ni, kalau soalan tu ada cos. Okay, so carikan cos 2 theta ni yang ada cos juga. Okay, yang ada cos kat sini. Okay, yang ada cos juga kat sini. So, cos 2 theta kat sini, kalau awak tengok selain formula kat depan tu. Okay, so awak akan dapat apa sini? 2 cos 2 theta tolak dengan 1. Okay. So, cikgu tulis balik kat sini. Okay, kalau anda perhatikan kat sini. So, cos 2 theta bersamaan dengan cos theta. Okay, so 2 cos 2 theta tolak 1 sama dengan cos theta. Okay. So, yang seterusnya adalah 2 cos kuasa 2 theta tolak dengan cos theta tolak dengan 1 sama dengan kosong. Okey, apa yang perlu awak kena buat kat sini? Okey, ada siapa nak jawab? Masuk kalkulator kot. Masuk ke kalkulator lagi. Apa lagi yang perlu kena buat kat sini? Okey, memang masuk dalam kalkulator. Sebenarnya kat sini adalah untuk kaedah perfaktoran kat sini. Okey, perfaktoran. Anggapkan cos ni adalah x. So x kuasa 2. Cos kat sini x sajalah. So tolak 1. Awak akan tekan A tu adalah 2. B tu adalah negatif 1. C tu adalah negatif 1. Okey, so awak akan dapatlah nilai x. Okey, nilai x yang pertama. Okey, iaitu awak akan dapat apa? Iaitu awak akan dapat 1. Okey, dan yang seterusnya nilai x yang kedua. Awak akan dapat negatif 1/2. Okey, so buat kaedah perfaktoran kat sini. Okey, so 2 cos theta tambah dengan 1. Okey, so hati-hati tanda negatif ni. Okey, sebenarnya soalan negatif kat sini. Okey, tujuan dia untuk apa negatif kat sini? Okey, ni kalau awak tengok kat sini dia adalah negatif So negatif kat sini dia menunjukkan kedudukan Dia menunjukkan kedudukan kat sini. Okey, kedudukan kat sini. Okey. Kedudukan. Okey, kalau kita perhatikan. Okey, kalau kita tengok kosong. Okey, theta sehingga apa? 360. Okey, so kat sini akan dapatlah ni. Kalau nak buat dalam pi, so sini adalah kosong ataupun 2 pi. Balik-balik, sini adalah pi. Sini adalah pi per
2. Okay, bermaksud apa sini? 90 Sini adalah apa? 180. Okay, ni 270 bermaksud apa? 3/2 pi. Okay. So ingat, kalau cikgu lah macam-macam lah. Ada orang kata aku suka tengok kartun lah apalah. Kalau cikgu sakit, S A K T. Ada tu dia kata cikgu, aku suka tengok kartun. Ikutlah mana-mana hafalan awak. Tapi mesti daripada kosong lah. Okay, A ni bermaksud semua positif. Yang ini sukuan yang kedua, sign positif. Okay, ni adalah sukuan yang melibatkan tangent positif. Yang ini adalah melibatkan cos positif. Okay, so negatif ni bermaksud dia duduk di sukuan yang keberapa? Okay, cos positif adalah sukuan yang pertama dengan sukuan yang keempat. So kat sini dia berlakunya di sukuan yang kedua dengan yang ketiga. Okay, di sukuan yang kedua dengan yang ketiga. Okay, so itu tandanya negatif lah. So hati-hati kat sini. Okay, kalau cikgu, okay, soalan ni perlu diberi ni lah, perhatian lah untuk mencari sudut ni. Okay, cikgu cuba selesaikan. Yang belah kiri ni cikgu ambil kat sini. So, cikgu tulis balik cos theta sama dengan 1. So, theta, awak masuk dalam kalkulator, awak tekan shift cos yang akan dapat inverse cos lah. Okay, bila kalkulator, dia menunjukkan apa? Nilai dia awak akan dapat kosong. Apa maksud kosong? Bermaksud kosong. Okay, aku suka tengok kartun lagi. Aku suka tengok kartun. Okey, bermaksud dia start daripada sini. Start kat sini dan dia berakhir pun kat sini. Okey, so dia start kat sini dan dia berakhir kat sini. Okey, dia ada kemungkinan lah. So, untuk yang sebelah kiri ni, dia ada dua kemungkinan. Okey, kemungkinan yang pertama, theta dia adalah kosong. Dan kemungkinan yang kedua adalah theta dia adalah 360. So bagaimana nak tukar daripada bentuk, sebab kehendak soalan dia bersyarat sikit dalam sebutan pi. Okey, dalam sebutan pi. Apa maksud dalam sebutan pi? Kena tukar kepada pi. So kat sini kosong tidak ada masalah lah, kosong lah. Kalau 360 bermaksud apa? 360 bahagi dengan 180 darab dengan pi. Okey, so theta kat sini aku dapat apa? Kosong dengan 2 pi. Okey, yang sebelah kiri ni. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan ke apa-apa nak tanya? Okey, siapa yang baru masuk tu tulis nama kat ruang chat nama lengkap lah, senang. Nama lengkap senang. Senang cikgu nak tahu kehadiran awak hari ni. Kehadiran kena hantar Okey, dan yang seterusnya cikgu ambil yang sebelah kiri lah. Okey, cikgu ambil yang sebelah kiri. Okey. So kat sini negatif 1/2. Okey, so awak inverse balik, iaitu inverse cos ataupun sosangan cos. Okey, negatif 1/2. Bila awak tekan kalkulator, dia memberi maksud apa kat sini? Dia memberi maksud 60 Ingat, 60 kat sini bermaksud di sukuan yang kedua dengan sukuan yang ketiga. Tadi cikgu dah bincang dah ni. Yang pen yang merah ni. Okey. So, kat mana sukuan yang kedua dengan yang ketiga? Okey. Ni adalah sukuan yang kedua. Ni sukuan yang pertama. Okey, ni yang kedua. Ni yang ketiga. Okey, dan ni yang keempat. Okey, so dia duduk berada kat sini lah. Okey, so 60 yang pertama duduk sini. Okey, 60 yang kedua dia duduk sini. Okey, so bagaimana kita nak kira kat sini? Okey, kira daripada kosong Kira daripada kosong. So bagaimana nak ambil kosong? Okey, kosong yang pertama dia daripada sini ke sini. Okey, let's say lah cikgu tulis kat sini theta 1. Theta 1 kat sini bermaksud 180 tolak dengan 60. So awak dapat apa sini? 120. Okey, theta 1. Okey, kalau awak tengok yang kedua, sini sampai ke sini. Okey, ini adalah theta 2.
Theta 2 bermaksud 180 tambah dengan 60. Okey, so awak akan dapat apa sini? 240. Okey. So ingat soalan ni bersyarat. Kalau awak tengok theta yang awak dapat, yang pertamanya adalah 120 disusuli dengan 240. Okey, 120 dengan 240 So sekarang ni nak tukar dia dalam bentuk apa? Dalam bentuk pi. So bagaimana nak tukar dia dalam bentuk pi? Iaitu 120 bahagi dengan 180 darab dengan pi. Okey, dan satu lagi adalah 240 bahagi dengan 180 darab dengan pi. Sekejap ibu cari kalkulator sekejap. Okey. So kalau 120 bahagi dengan 180, okey, awak akan dapat kat sini iaitu 2/3 pi. 240 dengan 180 kat sini awak akan dapat apa? Awak akan dapat 4/3 pi. Okey. Jawapan dia yang macam ni. Jawapan awak susun secara menaik Susun secara menaik. So bagaimana nak susun secara menaik? Okey. Theta kat sini bermula daripada kosong. Okey, yang keduanya adalah 2/3 pi. Okey, yang ketiganya adalah 4/3 pi. Yang seterusnya adalah 2 pi. Susun secara menaik. Okey. Ini adalah soalan yang ke-17. Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada Okey. Ingat kalau soalan ni tubik ke apa ke, kena rujuk formula di hadapan Okey, guna formula di hadapan. Okey, tengok yang seterusnya. Okey, soalan 18 dengan 19 ni di bawah tajuk yang sama. Okey, 18 dengan 19 ni di bawah tajuk yang sama. Soalan SBP ni Okey, cuma kat sini yang perlu awak kena amati kat sini bagus Dia tidak menggunakan ayat kat sini. Dia beritahu taburan kebarangkalian. Okey, so taburan kebarangkalian apa yang kita belajar sebelum ni, dia terbahagi, ia ada berapa jenis Siapa boleh jawab? Ia ada dua, satu normal, satu lagi binomial Okey, so bagaimana nak tahu normal dengan binomial? So kita tengok kat sini. Okey, kita tengok kat sini iaitu X sehingga N. Okey. Okey, apa maksud mu tu? Okey, apa maksud mu tu? Min Ni mu ni. Mu bermaksud min Okey, y ni bermaksud apa? Varium. Okey, varium. Okey, y ni bermaksud varium. Okey, boleh rujuk di buku yang kita beli tu, buku nilang tu, kalau awak tengok formula dia duduk situ. Mu ni adalah varium. Okey, kalau mu dengan varium, yang seterusnya ini daripada ayat dan formula Okey, sebab tak tahu, so kat sini bukannya binomial tapi ni ada normal soalan ni. Okey, so apa maksud 5 kat sini? 5 kat sini bermaksud dia adalah mu. Okey, ataupun min Okey. So apa maksud M kat sini? Maksud M kat sini adalah X. Soalan diberi dalam bentuk gambar rajah. Awak yang kena cari apa maksud dia. Yang seterusnya diberi ayat dalam bentuk ayat. Diberi skor Z
bagi M. M ni lah. M ni maknanya X lah. Okey. Ialah K. Skor Z. Skor Z ialah K. Apa maksud dia? K ini bermaksud apa? Z lah. K ni adalah bermaksud Z. So kita guna formula dia. Formula dia adalah Z sama dengan X tolak mu bahagi dengan standard deviation kan. Iaitu sisiam biawal. So Z apa Z? Z adalah K. Okey, X berapa X? X adalah M. Okey, mu apa mu? Mu adalah 5. Okey, sisiam biawal berapa? Ingat, dia bagi kat sini varium. Okey, katakanlah. Okey. Okey, variant adalah apa? Okey, variant adalah Y. Kalau standard deviation ataupun sisiam awal bermaksud square root Y lah. Okey, so ganti lah kat sini. So kat sini adalah Y. Okey. So soalan bersyarat ia nak Y. Bila ada perkataan ungkapan mesti tulis baris. Ungkapkan Y dalam sebutan M dengan K. Mesti tulis baris. Mesti ada Y apa-apa-apa. Okey, M dengan K ni wajib ada dalam dang maknanya kedua-duanya mesti ada. Dalam keadaan macam mana? Ikutlah, terpulanglah daripada keadaan mana-mana pun. Janji dia ada. Dalam keadaan operasi darat ke, operasi tambah ke, tolak ke, mesti ada. Okey, siapa yang baru masuk tulis nama tulis nama. Nama yang lengkap lah untuk kehadiran pada hari ni. Okey, so apa yang perlu kena buat? Alih je Okey, alih je. Yang ni mari sini, yang ni mari sini. Okey, kalau cikgu alih lah, pindah. Bahasa mudah dia adalah pindah. Iaitu akan dapat M. Ya Allah, dah bekal. Okey, iaitu M tolak 5 bahagi dengan K. Okey. M tolak 5 bahagi dengan K. So, bagaimana nak hilangkan square root ni? Bermaksud kat sini, kuasa 2 di kedua-dua belah. Okey. Let's say lah kat sini. Okey, so kat sini adalah kuasa 2. Okey, kat sini pun kuasa 2. Okey. So, jawapan dia. Okey, apa syarat jawapan yang terbaik? Sebelum ni cikgu bagi tips dia ialah Pecahan. Siapa yang jawab ni pecahan? Bukan pecahan Jawapan dia mesti apa? Dalam bentuk termudah So kat sini dah memadai awak tulis gini jawapan dia. Okey. Dah memadai. Okey, dah memadai. Sebab itu ia bentuk termudah dah Cikgu, saya nak buat jawapan gini, boleh tak? Boleh. Okey, yang ni pun boleh nak buat. Okey, iaitu awak kembangkan kat sini dapat apa ni? PMP method ni pun betul juga. Okey. Yang ini pun betul juga. Yang ini betul juga. Okey, so sebenarnya dah memadai sampai sini. Kalau rasa tak yakin sampai sini, kembang sampai kat bawah ni. Okey. Ini adalah soalan yang ke-18 Soalan 18 tak payah mana. Cuma awak kena tahu simbol-simbol je yang diuji untuk awak ni. Okey. Dia pakai simbol je kat sini. Kedudukannya duduk kat mana dan sebagainya. Okey. Ni soalan 18. Okey, yang seterusnya awak tengok soalan yang ke-19. Okey, soalan yang ke-19 kat sini. Okey, kalau awak tengok soalan yang ke-19 kat sini adalah X B dia pakai B. Okey. Kalau kita tengok formula asal dia adalah N dengan P. Okey, N kat sini bermaksud apa? N kat sini adalah 3. Apa maksud 3? Iaitu X dia. N bermaksud apa? Percubaan dia ataupun eksperimen itu dilakukan berapa kali? 3 kali lah. X kat sini bermaksud apa? X0, X1, X2, X3.
Okey, apa maksud P ni? Yang sukses lah. Okey, yang sukses. Okey. Yang sukses. Okey. Yang berjaya. Okey. So kat sini kita dah tahu taburan okey. Apa yang kita belajar taburan kebarangkalian dia ada dua. Okey, adakah dia N? Adakah dia B kat sini? Okey, so soalan kat sini bukannya N tapi B. Okey. Sebab baca daripada apa? Daripada apa yang dibagi ni. Okey, ataupun daripada gambar rajah. Okey. Ni B tu binary ke? Ya. Boleh? Okey. Daripada kat sini kita kena tahu kat sini dia berlaku. Okey, kat sini apa masuk kosong? Okey, kebarangkalian apabila percubaan dia adalah kosong. Ini apa yang berlaku satu? Kebarangkalian apabila percubaan dia sekali. Ini P apabila X dia 2. Ini apabila P apabila X dia 3. Keseluruhan. Hari tu kita dah belajar kan. Keseluruhan. Okey, binomial adalah apa? 1. So, keseluruhan kat sini adalah 1. Kita dah belajar. Okey. 1 So, soalan yang pertama dia nak ungkapkan P dalam sebutan B dalam sebutan A. Okey, B dalam sebutan A. Ini dia gini. Sekejap ya. Okey. Sebelum tu awak kena baca dulu, okey? Okey, let's say lah. Okey, P apabila X kosong. So, kat sini nilai dia adalah 3B kuasa 2. Okey. Apabila X 1, okey, dia punya tu dia adalah 3/7. Okey, apabila P2 adalah A. Apabila 3 adalah 3B kuasa 2. Okey, so kita dah belajar iaitu nilai dia bersamaan dengan 1. So kat sini kita boleh tulis B kuasa 2. Okey, tambah dengan 3/7 tambah dengan A tambah dengan 3B kuasa 2 sama dengan 1. Okey, dia nak B So selesaikan B lah. So B akan dapat 6B kuasa 2. Okey, yang ini awak pindah ke sebelah kiri, awak dapat 1 tolak A tolak dengan 3/7. Okey. So, macam biasalah. Kalau tak cukup ruang, padang luar ni. So, kat sini B kuasa 2. Selesai dulu. Okey, so selesai awak akan dapat apa sini? Okey, awak akan dapat jadikan dia pecahan lah senang. Okey, so awak akan dapat apa sini? Iaitu ini ada dapat 7 tolak 3, 4. Okey, so sini akan dapat 7A. Okey, so B kuasa 2 awak akan dapat 4 tolak 7A bahagi dengan 42. Okey, maka B kuasa, nak hilangkan B kuasa 2 square root pindah ke sebelah kanan, so akan dapat apa sini? Iaitu 4 tolak 7A bahagi dengan 42. Okey, itu untuk soalan A. Itu adalah untuk soalan A. Okey, untuk soalan B. Okey, untuk soalan B, cikgu tukar pen lah, pen biru menjadi pen hitam. Okey. Apa maksud Px lebih besar daripada kosong? Dia ada dua kemungkinan. Okey. Yang pertama, kemungkinan yang pertama adalah termasuk satu. Termasuk lah. Okey, termasuk. Kemungkinan yang pertama adalah X sama dengan 1 tambah dengan Px sama dengan 2 tambah dengan Px sama dengan 3. Ataupun kita boleh kata dia adalah setara dengan apa? Ni yang paling senang lah. Dia adalah setara dengan 1 tolak dengan Px tolak sama kosong. Okey, kalau kita baca yang sebelah kiri ni, kita dah belajar. Okey, X adalah kosong, 1, 2, 3. Okey, yang sebelah kiri ini kita ambil ni. 1, 2, 3 yang sebelah kiri ni. Okey, kalau nak baca yang sebaliknya, ni lah sebalik ni. Sebaliknya.
Okey. So, ada dua kaedah lah. Sama ada nak buat ni pun boleh, nak buat ni pun boleh. Tapi ni agak panjang bagi cikgu. Okey, so kita nak mengurangkan kesilapan, kita ambil pendek lah. Kita baca sebaliknya. So, kat sini kita boleh tulis sebagai P, X lebih besar daripada 1. Okey, dia adalah sama dengan 1 tolak P, X sama dengan 0. Okey, so 1 tolak P, X sama 0. Baca pada jadual ni. Okey, iaitu apa? Iaitu kat sini adalah 3B kuasa 2. Okey, itu adalah jawapan dia. Okey, itu adalah jawapan dia. Okey, ada sebarang pertanyaan? So, sikit. Ada apa nak tanya? Jadi jawapannya 1 tolak 3B kuasa 2 lah kau. 1 tolak 3B kuasa 2. Ataupun awak nak guna kaedah satu lagi pun boleh. Boleh Awak cuba. sebab kaedah terpanjang. Tak ada apa. Ulang kaji Cuba kan? je lah. Okey, Ha. saya buat stop. Cuba buat. Okey, cuba buat yang satu lagi ni. Okey, awak Ambil cuba. nilai dalam tu je lah ikut. Dalam jadual tu je lah. Ya, dalam jadual di atas. Tu. Okey, cuba buat ni. Dapat jawapan yang sama. So, dia ada dua kaedah. Okey, cuba sekarang. Yang lain pun cuba juga. Hai semua. Patut ikut. Tu nak hilangkan ni ikut. A nak hilangkan Berapa A nak hilangkan Saya buat tu lah 3/7 tambah A tambah 3B kuasa 2. Okey. Lepas tu A saya nak ambil mana? A tu saya ambil kat 2 lah. 2 kan A. Okey. Nanti awak akan dapat gini lah, betul tak? Nak tulis mana? Sekejap, cikgu cari kita kajian cikgu sekejap. Okey. Kajian kat mana? Okey, tadi awak tulis macam mana tadi, Bik? 3/7. Okey, dah kita start dari mulalah. Kalau cikgu suka buat penulisan ni kadang-kadang dapat markah ni. Sebab kita tak kita tak tahu markah duduk mana, kita tulis belaka lah senang. Okey, so tambah P X sama dengan 2. Okey, tambah dengan P X sama dengan 3. Okey, so awak dapat kat sini iaitu awak dapat 3/7 tambah A dengan 3B square. Okey, lepas tu awak tanya, dah cikgu, A nak ganti mana? Saya samakan pembawah belaka. Okey, dah boleh sama sebab tengok soalan. Soalan dia ada syarat tak soalan dia? Beri jawapan dalam sebutan B. Dalam sebutan B. Apa yang perlu kena buat? Kena buang A Buang A. Bukan buang A, cari A lah. Cari A. So nak cari A ambil mana? Cari A ambil. Okey, cikgu ambil sini boleh tak? Cikgu ambil sini. Ni. Cikgu ambil ni. Boleh tak cikgu ambil sini? Tu. Boleh tak cikgu ambil sini sebab data yang sama ke?
Okey, cikgu ambil. Boleh. Nampak dah. Nampak dah? Nampak dah. Cuba buat dulu sekejap. Sekejap, 6 B kuasa 2. Sama 1. Okey, A tolak 3/7. Okey. So dapat A macam mana? A kat sini lah. Pindah kat sini. Okey, sini akan dapat 4/7 tolak 6B kuasa 2. Okey, so ganti ni lah. Okey, ganti ni dah ni. Okey, bila ganti, so apa yang berlaku kat sini? 3/7. Okey, tambah dengan 4/7 tolak dengan 6B kuasa 2 tambah dengan 3B kuasa 2. Okey. Dapat yang sama tu. Sama lah. Cuma panjang lah sikit. Okey. Panjang lah sikit kan. Panjang. Okey. So akan dapat kat sini, tunjuk dulu selesa. Okey, 7/7 tolak dengan apa sini? 3B kuasa 2. Okey. So sama dengan 1 tolak 3B kuasa 2. Okay, so panjang lah sikit. Kalau nak guna kaedah yang kedua tu. Okay, ada apa lagi? Okay. So, cikgu rasa ada masalah. Okay, untuk soalan ni. Okay, untuk soalan ni. Soalan 20. Okay, bagi cikgu tajuk apa soalan ni? Geometri koordinat. Okay, geometri koordinat. Bagaimana mana awak tahu geometri koordinat tu? Apakah yang mendorong awak kata geometri koordinat? Jangan kata cikgu khabar. Cikgu khabar kata belaka. Segi cikgu boleh duduk kat sebelah awak pasal peksa. Ya, khabar tu. Ya, khabar dah. So, cari persamaan garis lurus AB. Persamaan garis lurus. So, kata kunci kat situ adalah persamaan garis lurus. Itu je kata kunci dia. Okay. So, apa masuk persamaan garis lurus tu? Ya, Y sama dengan MX tambah C lah. YMX tambah C. Okay. Awak guna tu. Cikgu suka guna hak satu lagi. Cikgu suka guna hak ni. Okay, Y. Mana senang je tu? Bukan hak senang. Biasanya hak senang dapat markah hak ni. Okay, guna tu. Hak ni. Tapi kalau awak rasa selesa dengan YMX tambah C, tak ada masalah. Boleh guna. Saya dah selesa ni. Saya dah selesa ni. Ya, kalau selesa dengan ni pun boleh. Cikgu kata dah, syaratnya pastikan kita dapat maksimum markah yang mungkin. Tu je cikgu nak. Nak buat essay dah Okay. So kalau awak rasa awak selesa dengan YMX tambah C awak ni. Tapi cikgu suka selesa ni sebab ni matematik tambahan ada dalam silibus dia. Saya kena atur lah tu. Yang keduanya, masuk ni dengan nilai yang betul biasanya dapat markah dari sini. Biasanya lah. Ikut pengalaman cikgu. Okay, so untuk soalan ni, okay, awak kena tahu M. Okay, M kat sini bermaksud apa? Ada satu formula kan? Okay, dia banyak. Okay, kecurunan. Kecurunan banyak formula betul. Ada yang melibatkan titik tau. Sekarang ni M kat sini melibatkan persamaan iaitu negatif, persamaan. Pintasan. Negatif, pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Cikgu, apa guna hak ni? Sebab bagi ni. Okey, yang pertamanya bagi titik lah. Okey, titik dah ada. Okey, titik dah ada. Okey, titik kat sini bermaksud Y dia adalah apa? Negatif 2. Okey, X dia adalah 3. Betul kan? Bukan Y X negatif 2. Okey, balik tu. Okey, X negatif 2, Y adalah 3. Okey, so cikgu, apa guna formula ni? Okey, guna formula ni kalau awak belajar cos. Dulu cos, keyword dia cah. Ingat tak cah?
Cah. Cah. Adjacent per hypotenuse. Yes, right. So, kalau kat sini, kalau 12 ni maknanya adjacent, 13 ni maknanya hypotenuse. Okay, so adjacent hok mana sir? Let's say sini theta lah. Adjacent mana? Tapi Ni ego cos dia duk luar ego. tak apa. Awak belajar matematik kan dia setara. Di luar ni sama sini. Dia sama. Tak, dia sama. Dia sebaliknya tu je negatif. Oh, okey. Kan tengok. Dia bukannya sampai bawah tu. Kalau tengok cikgu zoom. Dia kena paksi X je. Nampak tak? Betul. Dia tak kena pun sini. Okey, kalau sini X. Dalam, dia dalam jadi positif tu. Dah positif negatif ada masalah. Masalahnya ialah tu konsep dia kan. Cuma kat sini, okay, dia setara dengan sini. Yang awak belajar dalam matematik tu. Betul tak? Okay, kalau alfa sini negatif, sini akan jadi positif lah. Tu je lah. Sebaliknya lah. Okay. Okay. Dah kecil renang kita dapat dah right tu. Dapat mana? Tu 12. Bukan. Adjacent apa maksud adjacent? 12 duduk sini. Salah 13. Salah. Saya tulis dah. 13 hypotenuse. Hypotenuse dia punya kecil renang tu. Bukan kan? Ni guna formula ni. Kalau sini 13, sini 12, sini 5. Okey, ni paksi apa ni? Tu paksi Y. Paksi Y. Ini paksi apa? Paksi X. Okey, paksi X. Masuk je sini. Nampak tak? Dia trik soalan ni. So kat sini dapat negatif. Formula tadi negatif Okey, paksi Y apa? 5. Paksi X berapa? 12. Gitu je trik soalan ni. Okey. Kemudian? Tak, cikgu. Cikgu tengok kat M tu tak? Kat M tu dia negatif 2, 3 kan? Jadi 3 tu dekat pintasan Y Tak faham cikgu. Kan koordinat M tu kan 2, 3. Mana 2, 3? Negatif 2, 3? Negatif 2, 3. Okey, maksud awak sini adalah negatif 2. Okey, sini adalah 3. Yes. Baru dah ambil 3 tu. Berapa dah ambil 3 mana? Kan 3 tu kan memintas pada pintasan Y. Bukan, memintas pada pintasan Y duduk sini. Sini tahu nilai dia. Betul. Sini tahu nilai dia. Tak tahu. Awak kena ingat konsep kecurunan. Okay, let's say lah awak ada satu garis lurus lah. Okay, kecurunan kat sini sama dengan sini. Sama kat sini. Kecurunan dia. Sebab apa? Dia duduk atas garisan yang sama. Ni kecurunan bukan titik ni. Ni kecurunan. Okay. Kecurunan dia ada sama. Katakan sini M1. M1 sama dengan M2. Sama dengan M3. Samalah seterusnya. Sebab apa? Alasan dia sebab dia duduk atas garisan lurus. Okay. Selagi dia duduk atas straight line, maka kecurunan dia tetap sama. Okay. Alright. Jadi tujuan Unicos kita situ nak suruh cari kecurunan je lah. Ya, nak suruh dia bagi maklumat kecurunan menggunakan formula negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okey, yang lain faham ke? Yang baru masuk okey, yang baru masuk tu tulis nama nama lengkap dulu nanti untuk kehadiran. Yang lain nak tanya boleh tanya. Okey. Baik, boleh baik. Syafiq boleh? Okey, alhamdulillah. So maklumat yang kita ada kat sini tadi satu titik. Okey, titik M. Okey, iaitu apa titik yang kita dapat? Negatif 2 dengan 3. Yang keduanya M small. M ni adalah stand for gradient ataupun kecurunan. Yang kita dapat tadi adalah negatif 5/12. Okey, kat sini lah. Negatif 5/12 ni M ni. Okey. Okay, so kalau cikgu
Kalau Syafiq kata boleh buat MX tambah C, buatlah. Tapi kalau cikgu suka buat ni, pakai formula ni. Sebab formula ni masuk je, dapat markah tu je. Okay. Kalau rasa tak yakin dengan formula ni, guna formula apa? Y MX tambah C. Okay, so Y kat sini. Okay, 3 kat sini. Okay, negatif 5 per dengan 12. Okay, X kat sini. Okay, so X1 adalah negatif 2. Okay, so dapatlah macam ni. Ini bukan jawapan akhir lagi ya. Sebab ada baru ni dia tinggal macam ni. Bukan salah tak dapat markah jawapan lah. Maknanya cerita dia adalah dia dah habis lagi buat soalan ni. Tambah-tambah tolak. So 10 per dengan 12. Okay. Okay, so dia kalau keadaan gini memang tak kecil aku 10 per 12 dah habis lagi ni. Ke mana habis? Okay. Sabar dulu, dah habis lagi ni. Okay. Tambah dengan apa? 3 tak? Betul tak? Betul dah. Okay, so kat sini 5 per 12. Kalau tekan kalkulator, sekejap ya. Okay. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat kat sini lebih kurang, ia tak kecil gini, awak akan dapat 26 per 12. Jangan tinggal gini, ni bukan jawapan akhir. Okay, jawapan akhir, belah kanan ni mesti kecil Okay, iaitu awak akan dapat. Tapi kalau pakai, tinggal X. Siapa pakai kalkulator putih, dia kecil dah. Okay, siapa pakai kalkulator ni, kecil dah. Okay. So, dia adalah apa sini? 13 per dengan 6. Okay, ni jawapan akhir lah. Aku kereta hitam kecil dah kau. Ya, kereta kecil kau. Okay, beres. Cikgu lama dah guna kereta tu lah ni. Lebih ke hot ni tau. Sebab hot hitam cikgu rosak tau. Mana hala tau. So ada hot putih je. Okay. Ada BT beli hot putih. Senang. Masuk you pun boleh guna hot putih. Okay. Okay. Tapi hasil akhir kita akan dapat Y sama MX tambah C ke aku. Ia sama ke? Sebab ia masih lagi straight line. Cuma cikgu starting dengan ni. Dengan formula ni. Okay, go. Okay, cikgu mulakan dengan formula ni. Cikgu starting dengan formula ni Okay. Ada apa lagi nak tanya? Tiada. Tiada. Okay, bagus. Okay, soalan 21 ni tajuk dia apa? Geometri koordinat kau. So apakah langkah yang pertama nak jawab soalan ni? Dia mesti ada jawab. Ambil kau. Dah kaedah apa nak buat kat sini? So yang lukis dulu ikut. Kalau cikgu lukis dulu. Tapi sebelum lukis mesti ada apa? Kena ada nisbah dia dulu kau. Mesti ada maklumat dia dulu Okay, bila ada maklumat dia baru kita boleh lukis Kalau don't lukis atas apa? Kalau kita lukis shot-shot sendiri jadi shot-shot sendiri. So kita lukis apa berdasarkan maklumat apa yang kita ada. Okay. Faham maksud cikgu Okay. So apa yang kita ada? Kita ada titik-titik XY. Lagi. Okay. Yang lain tu dah ada masalah cikgu rasa. Yang ini baik Okay, yang ini baik Yang kita ada ni. Bagaimana kita nak baca ni? Okay, B maknanya apa? B ni duduk tengah Ia pembagi tembereng. Pembagi tembereng maknanya duduk tengah AC. Bukan duduk betul-betul midpoint. Di antara. Okay, B ni duduk di antara A dengan C. Okay, sekarang ni kita nak baca ni je. Okay, nak baca ni. Sebab soalan dia ada dua soalan. Kehendak soalan. Yang pertamanya dia nak nilai K.
Tu you menggunakan perkataan dan. Dan maknanya wajib ada dua-dua lah. Yang pertamanya awak kena cari nilai K. Yang keduanya bawa awak cari dia punya apa? Nisbah. Okay, dia menggunakan dan. Dan maknanya jawapan awak ni mesti ada dua-dua. Baru dapat markah penuh. Maka ada banyak mana? 3 je ni. Okay, so dan dua-dua awak kena ada. Cara mula-mula kita baca hak ni tu. Okay, A, B. Okay, so tinggal K tau. Okay, AC ni waris belah kiri. So akan jadi apa? Akan jadi bahagi AC. Bawah ni akan jadi 1 lah. Okay. So bagaimana kalau nak selesaikan dia, macam jaga siapa khabar dia, kaedah kita kena lokis. Ya, kita kena lokis. Betul? So bagaimana kita nak lokis? Okay, so kat sini apa ni? A, B duduk mana? B duduk di antara. Okay, so C duduk sini. Okay, A, titik A adalah negatif 2. Titik B adalah apa? 0,4. Okey, titik C adalah berapa? 3, 7. Okey. Jelas sini Jelas. Sini duk faham. Okey. Baru cikgu nak masuk dia punya apa? Nisbah. Okey, nisbah dia apa? Dia kata AB lah. A kepada B adalah okey. A kepada C berapa? A kepada C? 1. So, B kepada C? B kepada C 1 tolak K 1 tolak K. 1 tolak K. Betul? Okay, kalau sini maklumat kat sini awak boleh guna formula kat muka surat depan tu formula yang diberi tu. Okay, kalau kat sini cikgu panggil dia kaedah kahwin jauh. Okay, apa maksud kahwin jauh? Yang C ni dia akan kahwin dengan pembuluh ubah K ni. Yang A ni dia akan kahwin dengan pembuluh ubah 1 tolak K. Okay, tapi mengikut apa? Mengikut koordinat dia lah. Kalau X, X lah. Kalau Y, Y lah. Okay, let's say lah kat sini cikgu guna 0,4. Sebab apa guna 0,4? Sebab B ni duduk di antara. Okay. Okay, so kat sini titik dia apa? Iaitu 3 darab dengan K. Kalau tambah dengan negatif 2 darab dengan apa? 1 tolak K. Okey, bahagi dengan berapa? Bahagi dengan jumlah tambah semua sekali ya. Panjang semua sekali ni berapa? 1 lah. Okey, bahagi 1 lah. Katakan 7. 7 darab dengan K. Okey, tambah dengan 2 1 tolak K. Bahagi dengan apa? Bahagi dengan 1. Cikgu kita mula formula ni. Formula mana? Ni 0,4 cikgu terang mula. 0,4? Ya. Kat mana ada faham 0,4 Dah bukan, cikgu khabar mula dari awal. 3K tambah negatif 2K main mana? 3K tambah negatif 2, 1 tolak K bahagi 1. Main mana? Okey, bagi mana? Ni ni hak ni ya. 0,4 ni 0,4 ni faham dah Berapa kena ambil titik tengah tu? Oh, ni subjek dekat tempat ni. Dia memang syarat dia tu. Sekejap cikgu cari formula dia dulu. Ada tak Masih tak ada. Ada saya tu. Okey, ada formula dengan awak tu. NX tambah 1 tambah MX2 bahagi M per tambah N lah. Apa syarat dia? Syarat dia Syarat dia apa? Koordinat yang membahagikan di antara AX1 Y1 dan BX2 Y2 mengikut nisbah MN. Yelah. Tak ada syarat tu. Syarat dia tak ada syarat. Jadi matematik je lah. Okey, susunan formula tu dia mesti ada syarat. Okey, kalau tak ada syarat dah jadi matematik lah. Syarat dia gini. Okey, yang duduk di tengah ni. Okey. Kenapa tak yang duduk kat tengah ni 0,4 ni? Ya. Okey, 0,4 ni duduk kat tengah ni dia adalah induk. Okey. Okey, induk bermaksud apa? Yang lengkap lah kat sini lah. Okey, kosong bermaksud kosong. X. Apa maksud 4 kat sini?
Y. Okay, so kita tengoklah X dulu. X kat sini berapa sini? X tu 3. 3. X kat sini berapa? -2. Okay, so X dengan X lah. So 3 darat dengan berapa? Okay, ini Dia adalah dah. okay, let's say lah cikgu buat XC lah, titik C. Okay, XC kat sini adalah XA. Ini. Dia panggil nisbah kat sini Okay, nisbah. Okay, ni dengan ni. Nisbah dia panjang lah kat sini. Length dia. Okay, so 7 ni apa masuk 7 sini? Ni adalah Y. Titik Y bagi A. Boleh, Wik? Boleh. Okay, apa masuk 2 ni? Ini adalah titik Y bagi C. A. Sorry, ni A. Sini ada C. 7 ni adalah C. Okay. Okay, so sini adalah Y untuk C. Yang ini adalah Y untuk A. Tu je. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Oh, saya faham dah aku. Okay. K tu kita ialah N. K tu ialah M. Okay. M tu adalah pemboleh ubah M dengan N. Okay. Okay. Mana? Boleh? Jelas. Jelas. Lagi ada soalan lagi? Ada lagi nak tanya? Boleh dah. Boleh? Okay. So, kita ada 2 kebarangkalian tu. Yang mana kita nak guna? Yang paling senang lah. So, kalau yang paling senang, titik mana yang paling senang kat sini? Masuk cikgu. Sekarang ni kita nak guna kaedah banding kan? Betul tak? Ambil. Banding. Bandingkan lah. Okay, bandingkan adalah antara kaedah favorite matematik lah. Okay, so nak banding dengan apa? Titik yang paling senang. So titik yang paling senang adalah kosong lah kita ambil. Ni, betul tak? Ni adalah titik apa? Titik X. So kita ambil yang ni lah. Yang ini adalah X. Yang memerihakan X lah. So kat sini apabila X kosong sama dengan apa? 3K. Cikgu kembang lalu boleh 5K tolak 2. 5K. Kembang lalu 2. Maka macam mana dapat 5 lah? 2 negatif. Dah habis lagi bahagian 1. Tu awak dah selesai dah tu. Okay. Okay, so kat sini dapat 5K tolak dengan 2. Okay, so kat sini adalah 2 sama dengan 5K. Okay. So K dapat apa K? 2/5. 2/5. Okay. Kita dah jawab dah soalan yang pertama. Soalan yang pertama nak nilai apa? Nilai K. Kita dah jawab dah nilai K. K berapa dapat? 2/5. Okay. 2/5. Boleh tak kat sini? Ataupun awak nak guna hak ni pun boleh. Nanti try hak ni. 7K tambah ni dengan 4 ni. Mesti akan dapat 2/5 kak. Okay, yang seterusnya cikgu nak pergi kat sini. Okay, tadi kita dah ada apa? Okay, kita dah ada. Okay, sini adalah A. Sini adalah B. Sini adalah C. Betul tak? Okay, K dapat apa K? 2/5. Okay, 2/5. Okay, sini dapat apa sini? 1 tolak K. Apa maksud 1 tolak K? 1 tolak dengan 2/5, betul tak? Yes. So dapat apa sini? 3/5. Nampak? 3/5. Boleh 3/5. So sebab apa cikgu buat ni? Sebab nak jawab soalan yang seterusnya. You know AB, ni soalan yang seterusnya. AB ni sebab A, B, C. Okay, katakan AB. Okay, nisbah dengan apa? BC. AB berapa? AB? 2/5. Okay, 2/5. Okay, BC berapa BC?
1 tolak 25. 3/5 lah. 3/5 ni susah dah ni. 3/5. Okey, kalau bahagi, kita tengok kalau 2/5 bahagi, benarnya boleh tekan kalkulator je ni. Cuma dia gunakan konsep dia dekat sini. 3/5. Okey. So bahagi nak tukar jadi darab. Apakah yang berlaku? 5/3 lah. Yes. Okey. So awak dapat apa sini? 2/3. 2/3 lah. Okey. Ataupun paling senang, hak bawah sekali dengan hak bawah sekali lah. So akan dapat apa? AB BC sama dengan 2/3. Ataupun awak tekan je kalkulator tadi. Okay. So ni soalan yang seterusnya AB nisbah BC sama dengan apa? 2/3. Okey, jelas kat sini? Jelas. Okey, ada seorang nak tanya? Tiada. Tiada. Okey. Jelas. Yang lain ada nak tanya? Tak ada ego. Ubi tak tanya Syafiq seorang yang tanya. Bagus Syafiq. Manalah tahu dapat A+. Amin bro. Ya Allah. Wah, best dapat A. Okey. Next, 22. 22 tajuk dia apa? Vektor. Okey, yang pertamanya kalau kita tengok sebelum nak jawab tu jangan gaduh nak jawab lagi. Kita nak tengok soalan tu diuji apa kita. Okey. Dia nak ungkapkan ungkapkan yang cikgu ajar sebelum ni mesti tulis apa? Tulis sebaris, betul tak? Sebaris. Memang kaedah dia gitu. Contohnya M sama dengan apa? Bla 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 lah nanti. Ni jak pakai last sekali. Mesti tulis sebaris. Okey, M dalam sebutan N. Okey, N maknanya kat sini mesti ada N. Okey, yang bla 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 tadi. Okey, apa dengan keadaan. Tapi operasi apa kat sini? Operasi tambah. Okey, operasi vektor yang melibatkan penambahan, betul tak? Yes. Yes. Okey, penambahan kat sini operasi penambahan. Bagus lah nilai R dan tu S dan tu juga. Tapi ada syarat. Okey, apa syarat dia? Selari. Apa maksud selari? Apa maksud selari dengan paksi Y? Apa maksud dia? Selari dengan paksi Y. X kosong kau. X kosong lagi? Cek kosong. Cek. Kecek kan Najiah. Najiah, ya Najiah. Najiah. Lagi. Kenapa? Isteri dah kata gitu je lah. Dah tak? Kita X sama kosong. Okey, yelah X sama kosong. Lagi. Cek kau cek benda cek. Tahu kot aku. Tahu kau tak tahu. Obehnya. Kalau X sama kosong, Y dia nilai tak? Ada. Y ada. Dah berapa nilai Y? Kalau kata X kosong, Y dah tahu, dah nak tulis Y gitu. Nak tulis itu. Kita nak tulis itu. Mana? Saya jual cikgu. Saya jual. Kalau jual dengan cikgu mahal. Okey. So cara nak tulis Y, kita tulis Y jelah. Y maknanya ada nilai. Okey, kita tulis dalam. Okey, kita tulis gini dah Okey, cikgu ambil dulu ni. PR tambah dengan S. Okey, cikgu tulis apa? Okey, P. R apa R? 3N tolak 2. Matrik dah belajar dah matematik Betul dah. Okey, so tambah dengan M tolak 1, 15. Okey, so sama dengan apa?
Okey, macam Syafiq katalah, selari dengan paksi Y bermaksud X kosong. Sini adalah X. X kosong. Y dia nilai. Y dia nilai Y. Cara tulis dia. Faham, Awik? Oh, okey ke? So kita ambil hak mana? Kita ambil hak bahagian atas aja, betul tak? Betul. Okey, so bagaimana kita nak ambil bahagian atas? Ambil hak ni je lah. Tapi kena selesai dulu kan hak darat tu kan? Hak darat tu kena lah. Hak darat ni. Kena selesai dulu lah. Buat masuk lah. Okey, dia masuk atas ataupun bawah lah. So kita dah ambil hak bawah, kita ambil yang atas. Bila kita ambil yang atas, sebab apa kita ambil atas? Sebab ia sama kosong. Okey. Sebab soalan nak apa? Nak ungkapkan kan. Kalau ambil hak bawah boleh. Okey, kalau ambil hak bawah boleh ke tak? Tak jadi soalan. Ambil bawah, timbul Y je lah aku. Ya, jadi apa? Jadi Y. Jadi benda Y je lah. Tapi soalan nak Y. Soalan nak M dengan N. Okey, so kadang-kadang kita kena menjawab soalan lah maknanya. So 4, 3N tolak 2 tambah dengan M tolak 1 sama dengan kosong. So 12M tolak dengan 8 tambah dengan M tolak 1 sama dengan kosong. Okey, ini nak M lah. Okey, cikgu asal dulu ni. Okey, tambah dengan M. Okey, so M sama dengan apa? Pindah je lah. Tolak dengan tolak 12N. 12N. Begitu jawapan dia. Okey, kalau nak comel sikit. Sebab syarat dah, kalau tak ada syarat aku jadi kena. Tak ada syarat. Tak boleh nak jawab soalan ni. Ya ke? Kalau tak ada syarat lain tu. Ada syarat lain. Ada tak syarat lain? Contoh syarat lain. Ada diguna apa? Selari dengan paksi Y, selari dengan paksi X. Dua tu je lah. Kadang-kadang dia kata segaris. Apa maksud segaris? Kolinier, hok ada lambda. Awak cek balik lah dalam buku nilang tu ada nota dia tak banyak mana pun. Okey, awak baca buku nilang berkenaan dengan tajuk vektor. Okey, tengok bahagian hok nota-nota dia. Okey go. Okey, boleh Okey. Okey, ni soalan 22. Okey, soalan nombor 23. Kalau tengok soalan kita dia bagi apa? Soalan Terengganu, kertas 2. Bagi kapal, book. Book, speedbook. Ni bagi apa ni? Perahu layar. Perahu layar. Lebih kurang lah lebih kurang. Soalan lebih kurang tapi tanya benda yang berbeza. Okey. Soalan lebih kurang lah. Okey. Tapi dia tanya berbeza. Tapi tak apalah. Maknanya, manalah tahu rezeki kita. Soalan ni tubik balik. InsyaAllah. Dia tak bagi kapal layar, dia bagi ni kereta ke kapal perang ke apa ke. Okey, so tengok B Okey, ni B. Okey, ni A. Sebab gambar rajah dia tak comel, ni adalah Q. Okey, A duduk kat bawah Okey, A duduk kat bawah. Okey, so apa yang berlaku? Bak cikgu nak bubuh maklumat dia dulu. Dia kata perahu layar A berada 450. So kat sini adalah apa? 450 meter. Okey, 450 meter dah jauh mana Okey, dan perahu layar B. Sekejap lagi aku nak charge bateri jap. Okey. Dah. Haji. 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 Kata Haji. Pik, cikgu ikut Pik. Sorry. Astagfirullahaladzim. Kepada yang menonton channel YouTube cikgu nanti, saya minta maaf Okey, boleh? Boleh ke? Okey, yang seterusnya.
Okey, B kepada Q Okey, B kepada Q kalau awak tengok kat sini adalah 200 meter. Okey, soalan A ni, kejut awak cikgu soalan ni sebab dia bagi cikgu mudah lah. Bagi awak mungkin payah je beri dalam ayat panjang dan sebagainya. Okey, cara dia gini. Okey, dia kata apa? Dengan menggunakan U, okey, untuk arah apa? Q kepada B. So, Q kepada B, you guna apa? You guna U Yang ini you guna apa? You guna V. Okey, cikgu nak buat Q kepada B. Okey, Q kepada B. Okey, Q kepada B. Okey, arah dia. Okey, bab ikan badan untuk kewakilan. Okey. Q kepada B 50 meter. Kalau 50 meter sama dengan apa? Perkadaran dekat sini sama dengan U Kalau 200 meter sama dengan apa? 4U. Dengan 4U lah. 4U. Macam carut lah 4U Okay. Rekod. Okay, 4U. Okay. Okay. Ni maknanya kat sini, okay. Okay, kalau kita nak panah lah, QB QB kat sini adalah 4U. Okay. Okay. Dia bagi QB ni, dia bagi dah kat sini. So, apa yang berlaku kepada QA? QA kena tu ke Okay, dia bagi dah bentuk maklumat iaitu 100 meter sama dengan apa? V V. Sedangkan dia bagi apa sini? 450. 450. Kalau 450 meter, kita buat berkadaran kat sini iaitu 450 bahagi dengan 100 V. So kat sini akan dapat 92 V. 92 V. Okey, tapi arah dia daripada mana? Daripada Q ke A. So kat sini adalah 9/2. Okey. So dia nak ungkapkan, tengok. Banyak soalan SPP. Banyak soalan ungkapkan kan. Ungkapan maknanya awak kena tulis baris lah. Hati-hatilah sikit Okey, dia nak apa kat sini? AB Yes, sir. So kita tengok balik Okey, kita tengok kat sini. Okey, dia nak kat sini. Cikgu guna pen. Ada baru masuk ke? Yang baru masuk tu tulis nama nanti. Tulis nama lengkap senang sikit nak cari. Okey, kalau tengok soalan kat sini nak A kepada B. Okey, hari tu cikgu ajar dah ekor ke ekor, kepala ke kepala A kepada B. So A kepada B sama dengan apa? AQ tambah QB. Yes, AQ sama dengan QB. Okey, AQ, QB sama dia. Okey, so AB sama dengan okey. Kita beri laluan dia dulu lah. Okey, AB sama dengan AQ. Okey, tambah dengan QB. Okey, AQ dapat berapa? Tapi kita 9/2 V. Okey, kita kira QA Yes. Bila dia jadi AQ, dia dah jadi negatif 9/2 V tambah dengan apa? 4U. Ya. Betul awak. Ya. Okey. Okay. Boleh Okey. Okey, jawapan gitulah itu. Jawapannya gitu je. Okey. Okey. Yang seterusnya, soalan dia bagi magnitude. Okey, magnitude ni. Okey, cikgu guna pen. Peja kali tu. Peja. Okey, peja. Peja Okey, so kat sini dia kata apa? Diberi perahu layar A dengan B mempunyai magnitude yang sama. Maknanya magnitude A sama dengan B. Apa maksud magnitude kat sini? Dia guna teori apa? QMH ni 1. Kan bila ada magnitude. Kan kita teori apa dia pakai?
Dia pakai teori pentagraf ha. Teorem pentagraf betul tak? Ya. Okey, bila magnitude bermaksud square root X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2. Okey, tengok balik buku nilai yang kita beli tu, yang kita buat tu. Latihan tu. Bila ada magnitude, mesti teorem pentagraf. Okey. Jika magnitude perahu layak A adalah 26 I tolak K. Okey, apa maksud 26 I tolak K? Apa maksud 26? 26 X, K tu Y. Iaitu Y dengan J. Okey, so X dia adalah 26. X dia adalah 26. Y dia adalah apa? Negatif K. Negatif K. Boleh nampak? So magnitude dia adalah 45. Okey, cari nilai K. Tengok. Cari nilai K. Integer terdekat. Apa maksud integer terdekat? Hak dekat dengan kosong lah. Di mana K lebih besar dari kosong. Maknanya namanya K mesti positif. Apa maksud integer terdekat? Apa maksud integer? Integer nombor kau. Okey, nombor kalau kat sini boleh katakan nombor paling dekat lah. Boleh katakan nombor bulat lah kat sini. Okey, sebab apa? Bila awak kira, tengok Okey, awak ada X kuasa 2 tambah dengan Y kuasa 2 punca kuasa, awak dapat 45 lah. Ni 45 ni. Dia bagi 45 ni. Yes. Okey. So, X berapa X tadi? 26 kuasa 2 tambah dengan negatif K kuasa 2 45. Okey, tapi ni ada square root ni. So, bagaimana nak hilangkan square root? Kali belum kuasa 2. Okey, kuasakan 2. Okey, kuasakan 2. So, kat sini akan dapat 26 kuasa 2. Sini akan dapat negatif K kuasa 2. Sini akan dapat 45 kuasa 2. Okey. So, negatif K kuasa 2. Awak akan dapat 45 kuasa 2 tolak dengan 26 kuasa 2. Dapat tak? Dapat lah. Okey, so kat sini dapat K kuasa 2 dah. Iya. Okey. 1349. Okey, so dia akan dapat square root kat sini. 45 tolak dengan 26 kuasa 2. Berapa bit boleh bit? Sekejap aku. Kuasa 2. Kuasa 2. 1349. Kuasa 2 lah. Kuasa 2 punca kuasa. Ya. 45 kuasa 2 tolak 26 kuasa 2. Sama dengan? Boleh punah tu. Biarlah. Dapat apa? 36.7287. Okey, plus minus 36.7. 7287. Okey, 73 lah. Okey, 73. Okey, so kat sini dia sebenarnya adalah 36.73. Satu lagi adalah negatif 36.73. Apa syarat dia adik? Syarat dia adalah K lebih besar daripada kosong. Nampak? Kena ambil nilai positif aku. Satu nilai positif. Satu lagi syarat dia adalah integer yang terdekat. Apakah integer yang terdekat dengan 36.7? 36.3. Cikgu kata ada nombor 30? 37 lah. 37. So kat sini jawapan, alas sekali jawapan dia adalah 37. Dia macam begini lah, bunda kepada ringgit Malaysia yang hampir. Maknanya sen tak ada lah. Faham tak? Ya. Katakan 36.73 sen. Kalau dia kata bunda kepada RM terhampir, maknanya RM37. Tapi soalan ni dia kata integer terdekat. Integer terdekat bermaksud nombor bulat lah. Nombor yang hampir sangat dengan dia. 36.7 ni yang hampir sangat dia dengan dia adalah 37. Apabila kita bundakan. Dia duk guna perkataan bunda kat sini. Dia guna perkataan integer terdekat pun boleh. Okey, integer. Nombor integer lah. 36.73 tu yang paling dekat dengan dia adalah 37. So ingat, bila kita nak jawab soalan tu, pastikan soalan tu mesti ada syarat apa yang dia tanya kepada kita. Boleh Boleh. Boleh, alhamdulillah.
Saya buat pasal, gua katai tu. Cikgu kata hari ni. Hari ni kerja kan hari ni. Ya. Dia dah mau katai tu. Biasa. Ya. Biasanya atas aku atas kepala tau. Okey. Siapa yang baru masuk tulis nama tulis nama lengkap nanti untuk kehadiran nanti. Okey, next. Ada sikit lagi soalan. Okey, soalan nombor 24 ni soalan tajuk dia apa ni? Fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik. Okey, soalan ni sangat-sangat baik. Okey, cikgu nak buka satu software sekejap. Okey, sebab soalan ni bermain dengan ayat bermain dengan ayat. Okey. Okey, apa maksud? Okey, apa maksud? Okey, awak dah tahu dah. Ini adalah X kuasa 2 tolak 2X tambah dengan P. Apa maksud tambah dengan P ni? C kak. C lah. C, yes, C. Ataupun dikenali sebagai apa? Lintasan Y. Yes, C itu adalah pintasan Y. Itu je. Okey, pintasan Y. Okey, pintasan Y. Okey, adalah sentiasa lebih besar daripada 3. Apa maksud dengan P? P lebih besar daripada 3. P lebih besar dari 3. Siapa maksud dia? Dia perlu positif. Dia perlu positif lagi. Okey. Paling senang ginilah cikgu buat paksi. Okey, ini adalah paksi apa? X. Ini adalah Y. 3 tu apa maksud dia? 3. Apa maksud 3? Duduk kat Y Okey, duduk kat Y. So dia dah jadi paksi Y. Paksi Y. Okey, ini adalah 3. Okey, ini adalah 3. Ini adalah Y sama dengan 3. Boleh? Okey. Kehendak soalan dia, apa syarat dia kata? P lebih besar dari 3 lah. Sentiasa lebih besar dari 3. Lebih besar daripada 3. Gerah dia duduk atas ke bawah? Gerah senyum lah. Gerah senyum lah. Duduk atas. So dia duduk atas. Dia duduk atas ni. Okey, dia duduk atas ni. Ni gerah senyum tu. Gerah senyum lah sebab A dia positif lah. Sebab A dia lebih besar dari 1 ya. Okey. Ia kena tak dengan Y sama 3 ni, hak warna hijau ni? Kena tak? Tu kena guna B kuasa 2 tolak 4AC tu kan. So 4AC tu dia ada 3 tak? Sama dengan lebih besar lebih kecil. So hak mana kita nak guna? Kira tak lagi tu. Nanti kita kira lah. Sebab ni idea awal dia duk gini. Sebab soalan dia beri dalam bentuk ayat. Sekarang ni kita ubah dalam bentuk gambar rajah. Nak suruh nampak So bila gambar rajah. Cikgu tahu mana dia tak kena tu. Tak kena lah. Sentiasa lebih besar. Dia bukan kata sentiasa sama daripada 3. Bukannya duduk gini. Okey. Faham. Dia dua situasi. Katakan ni adalah 3 lah. X sama dengan 3. Y sama 3. Bukannya dia duduk gini. Ataupun bukannya. Kalau duduk gitu ayat dia kena tu. Sentiasa sama dengan 3. Ataupun mungkin ni. Ataupun dia bukan menyilang dengan 3. Kalau menyilang ayat dia kena tu. Mempunyai 2 titik. Okey. Okey. So sekarang ni dia ada lebih besar. Kalau lebih besar kat sini, idea awal kat sini adalah B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada 0. Nampak? Okey, nampak? Okey, so cikgu buat gini dulu. Fx sama dengan X kuasa 2 tolak 2X tambah dengan P. Sekarang ni Fx dia ada 3 tak? Okey, so ganti 3 kat sini. X kuasa 2 tolak 2X tambah dengan P. So, Sekejap, apa kau buat Fx 3 tu? Ya. Awak kata tadi. Okey, apa maksud P? Pintasan Y. Okey, pintasan Y. So, apa syarat P? Lebih besar daripada 3. Bukan, 1 pemalas. Nombor maknanya. Yang keduanya adalah lebih besar daripada 3. So, lebih besar daripada 3 ni adalah paksi apa ni? Paksi Y.
So Pak C Y, dia tak tulis Y, dia tulis apa kat sini? FX. Okey. Okey. Faham dah. So, sini adalah Y ni. Ni adalah titik Y dah maknanya. Betul. Okey. Okey. Boleh sampai kat sini? Boleh. Okey, bila sampai kat sini, awak kena pasti. Berapa nilai A? 1. Apa nilai B? -2. Apa nilai C? Ditolak dengan 3. Okey, keadaan dia macam ni. Ni cikgu dah terang dah. Dia tidak menyilang tau. Tidak menyilang. Okey, tidak menyilang bermaksud B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada 0. Okey, maksudnya B -2 kuasa 2 tolak 4. A berapa? 1. C berapa? B tolak dengan 3. Okey. So kat sini hati-hati. Kat sini tolong hati-hati. Kalau rasa payah buat satu-satu. Sebab cikgu nak awak tidak cuai lah. Silap satu. Okey, salah habis lah. Okey, boleh kat sini? Boleh. Okey, so Pak tambah dengan 12. Okey, so ni dapat 16. Lebih besar. Lebih besar. Okey, so pindah ya. 4P lebih besar. Okey. So kat sini dapat 16 bagi dengan 4 lah. So P lebih besar daripada 4. So soalan dia kat sini apa soalan dia? Nilai yang paling kecil. Apa nilai yang paling kecil? 5 tu. P sama dengan 5. Boleh kat sini? Boleh. Boleh kecil sikit. P sama 5. Kalau nilai perpuluhan boleh gua. Mana boleh buat titik perpuluhan? Benda titik perpuluhan kena? Sebab nilai dia memang 5. Okey gua. Boleh Okey, cikgu nak bukti ni. Okey, cikgu nak bukti Okey, kalau kita tengok persamaan yang kita dapat kat sini adalah okey, nanti awak salin balik Awak salin ni kejap nanti cikgu bukti. Fx sama dengan apa adik? Iaitu x kuasa 2 tambah tolak 2x. Tambah 5. Tambah 5 lah. Okey, cikgu nak buktikan guna ni. Satu software lah yang biasa cikgu gunalah. Okey, sekejap cikgu nak share sekejap. Okey, siapa ada komputer? Siapa ada komputer ataupun telefon pun boleh. Hari ni 12 orang je masuk. Tak amat. Orang lain tidur ke? 12 boleh 13. Malang ke 12 habis kelas tu. Malang kelas kimia. Dengan Cikgu Azad? Yes. Bagus Cikgu Azad. Tahu dah kelas awak lemah sangat kau. Tu. Ya, MX kena buat sampai pukul 2 lah. MX tak tidur tu. Dah. Okey, ni the most Okey, kalau siapa ada ni pakai ni desmos.com. Okey, sangat bagus untuk cek ni graf. Okey, tadi kita ada graf dia apa? Iaitu Y lah. Y sama dengan X sini nak tekan dia. X kuasa 2. Okey, tambah dengan apa? Tolak 2x. Tolak dengan 2x tambah dengan 5 dia. Ya. Ni graf dia ni. Okey, dan kita boleh. Dan kita ada syarat ni Y sama apa ni? Y sama dengan 3. Y sama 3. Ni warna biru ni. Y sama 3 ni. Okay, warna biru So, okey, ni graf kita. Tengok, apakah berlaku kalau cikgu gantikan P dulu dengan 4? Tadi kita dapat 5 P lah. Ya. Okey, sekejap. Cikgu dia kena dengan Y sama 3 tu. Y sama 3. Dah, Y dengan 3 tu dia ayat dia sentiasa lebih besar daripada 3. Maknanya graf kalau cikgu ganti dengan 4, dia kena dengan titik tu. Ada kita tengok. Okey, kena tak? Kena. Kena. So dia akan jadi B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong, betul tak? Betul. Katakan cikgu okey, salah lah kalau cikgu buat 3. Bukan salah, maknanya tidak memenuhi syarat dia lah. Okey, apabila P kita 3. Apa yang berlaku kat sini? B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong.
Lebih besar daripada kosong. Tengok, ni adalah lebih besar daripada kosong. Okey, yang ini Sama dengan kosong. Okey, yang ini lebih kecil daripada. lebih kecil daripada kosong. Nampak tak? Oh yo. Nampak. So, soalan, kehendak soalan nak ni. Bukannya hak ni nak nilai P. Dan bukannya hak ni. Okey? Sebab ia nak di atas paksi apa? Y sama dengan 3. So, nilai P yang paling kecil adalah 5 lah. Bukannya 4, bukannya 3. Okey, so boleh bukti menggunakan graf ni lah. Okey, siapa yang ni lah. Manalah tahu lepas ni ada cikgu matematik jadi cikgu matematik tambahan ke? Cikgu Amang. Ha? Cikgu Amang. Cikgu Armang. Amang masuk ke? Amang Cuba dulu. Baru masuk. Cikgu Amang okey? Babang tu. Abang. Sorry. Tak apa. Tak apa, beres. Okey, satu lagi tajuk kita hari ni. Okey, tajuk yang soalan yang terakhir. Okey, soalan yang terakhir, soalan ni. Soalan 25. Fungsi kuadratik kok. Okey, fungsi kuadratik. Okey, nampak tak skrin cikgu? Nampak. Okey, nampak, alhamdulillah. So, fungsi kuadratik kalau pattern macam ni, okey, dia guna kaedah PKD. Pernah dengar tak PKD? Tengok video itu aja tengok aku. Tengok video kedua. itu. Penyelesaian kuasa 2. Penyelesaian kuasa 2. PKD So PKD ni banyak dia ada penyelesaian. Cuma cikgu suka guna formula lah. Kalau soalan macam ni. Sebab apa cikgu suka guna formula? Sebab markah dia tak banyak. Okey. Markah dia 3 je. Kalau ada panjang lah, ada wadang markah lah. Okay, so formula kat sini yang cikgu suka adalah Y sama dengan yang cikgu suka lah kat sini, iaitu X tambah dengan B bahagi dengan 2A. Okey, kuasa 2 tambah dengan apa? Tambah dengan C tolak dengan B kuasa 2 per 4A. Okey, bagus. Suara siapa tu? Bangun tidur Okey. Boleh ada, okey. Kalau soalan pattern macam ni, kalau cari nilai A, nilai B, dia bagi persamaan yang sama. So, kaedah legend dalam matematik antaranya adalah bandingkan, compare lah. Okay, compare. Okay, maknanya bila nak compare mesti ada syarat. Sebelum nak compare, kena buat PKD dulu. Okay, bila buat PKD baru boleh bandingkan. Okay, so cikgu buat PKD So, Y sama dengan Cikgu, kenapa cikgu guna Y? Sebab Y lah kat sini lah. Kalau you pakai FX, buat FX lah kat sini. Boleh? Okay, so Y sama dengan A berapa A? A 2. 2. Okay, X, B? B, A. Okay. 2 darab A. A berapa? A 2 darab 2. Okay, bagus. Okay, tambah C. C berapa C? 12. Okay, tolak dengan B kuasa 2. Maknanya A kuasa 2 lah. Okay, 4A. Dapat apa sini? 8. So, dia sama dengan apa kat sini? Sama dengan 2. X tolak dengan 3. Ni jangan tanya ambil mana? Ambil di soalan Ambil di soalan. Okay, ambil di soalan. Okay, yang ini cikgu ambil di sini. Sebab cikgu kata dah buat PKD baru bandingkan. Okay, ambil sini. Letak sini. Okay, so sebelum kita nak banding, kita mesti ada asbab lah. Okay, ataupun kenapa kita ambil nilai tu. Nilai yang kita ambil mesti nilai yang sama dengan dia. Okay, katakan nilai yang sama. Okay, kedudukan dia sama sini lah. Okay. So, kat sini boleh tulis sebagai A bahagi dengan 4 sama dengan apa? Negatif 3, betul? Maka okay, A sama apa? Negatif 12. 12. Okay, right. Thank you. Bagus. Najiah Ya. Baru bangun ke? Mana ada, tadi ada. Oh, bagus. Yang B ni awal kali tadi. Alhamdulillah. Jangan marah, tanya je.
Tak marah tu. Okay, so B sama apa kat sini? B sama dengan 12 tolak dengan A kuasa 2 bahagi dengan 8. 8. Okay, A berapa A? Negatif 12. Okay, so negatif 12 kuasa 2. Hati-hati kat sini Paling selamat, jangan congok lah kalau gini. Kalau paling selamat, buat apa? Tekan Tekan kalkulator. kalkulator je lah. Okay, B dapat berapa sini? Negatif 6. Negatif 6. Okay. Iaitu negatif 6. Okay, bagus. So, kalau awak selesaikan kat sini. Sekejap Okay, so B kat sini awak akan dapat negatif 6. Okay. So, untuk jawab soalan B, dia nak cari nilai Y lah. Okay, kita dah ada. Okay, kita dah ada kat sini. Kita ambil yang lekat lah yang kita ambil ni. Okay, kita Dia ambil. kalau dia tanya nilai minimum, kita kena ambil koordinat je kan? Bukan, tak boleh. Betul? Okay, B ada negatif 6 tau. Nilai minimum. Okay, ni nak kawal-kawal. Okay, ni apa masuk 2 ni? Tu A ialah A. A ni ada 2 situasi. Kalau A dia lebih besar daripada kosong, so nama dia apa? Dia gerah tu tu. Geras new. Okay, kalau geras new maknanya minimum lah. Tapi kalau A dia kurang daripada kosong, dia adalah gerah apa? Okay, dia gerah masang. Dia adalah maksimum. Okay, boleh. Di antara ni, apa masuk X tolak 3 ni? X sama dengan 3 lah. Ya, X sama 3. Apa maksud dia? X tolak P. X tambah P. X tolak P, X tambah P. Mana pula Yang formula. Tu nilai X tu, nilai X lah. Yelah, kat sini dah nama. Macam je nama Najihah, nama Syafiq, nama Mang. Nama koordinat tu. X sama 3 ini namanya adalah paksi simetri. Allahu Akbar. Boleh? Kalau soalan tu nak paksi simetri sama dengan X sama dengan T 3. Kalau ni nak tahu graf itu adalah graf apa? Graf minimum. Jangan buat graf senyum pula. Senyum bukan graf, cuma senyum itu adalah tips dia. Okey, hak belakang ni lah adalah apa? Nilai sama ada nilai apa? Nilai minimum atau maksimum. Nilai minimum ni syarat dia A mesti lebih besar dari kosong lah. Kalau syarat dia nilai maksimum, syarat dia adalah A lebih kecil daripada kosong. So soalan nak apa? Kita tengok soalan. Nak cari nilai minimum. Betul ke minimum? Tengok A positif lah. Yes. Okay, so dia adalah positif minimum. Kalau graf minimum, nilai hak belakang sekali, tak kira dia negatif ke positif ke, nilai belakang sekali dikenali sebagai nilai minimum lah. Okay, so kat sini nilai minimum. Negatif 6. Okay. Negatif 6. Boleh? Boleh Formula tu je ku, formula yang A X tambah P kuasa 2 tolak Q. Kan Q tu kan nilai minimum kan? Hak mana? Formula mana pakar? A X tambah P kuasa 2 tolak Q. AX kuasa 2. Ya, A kurang X tambah P kuasa 2. Formula mana? Formula ni? Hak ni kuning ada. Yang Sekejap. A kurungan X tambah P. Sekejap. Awak bagi cikgu formula apa awak baca Kejap Okey, kejap Najihah. Okey, Najihah apa formula dia? A kurungan. Okey, A kurungan. Kurungan tu duduk lepas A. Okey, kurungan X tambah P. X tambah P. Tutup kurungan kuasa 2. Okey, kuasa 2. Tolak Q. Tolak Q. Boleh juga ni. Ni syarat ni. Boleh juga. Lagi. Lepas tu kan Q tu kan nilai minimum. So ambil gitu je lah. Ambil Q. Ya. Tapi masalahnya soalan ada bagi P dengan Q tak? Tak ada kan? Soalan bagi A dengan B. Okey, ni boleh juga. Ni mungkin Najihah ingat formula ni pun boleh. Tidak ada masalah.
Okey, kalau awak tengok formula yang awak tengok dalam buku ini sebenarnya terhasil daripada apa? PKD. PKD lah. Yes, penyempurnaan kuasa 2. Kalau bahasa Inggeris dia panggil dia CTS. Oh. Conflict shush. Ah, complete square. Okey. Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey, so nak sesi bergambar ke tak Dah nak gambar tu. Dah buka kamera ni aku. Dah Tambah. mandi. Nak mandi lagi. Tapi joget lagi. Ha? Tapi joget lagi. Ya. Awak guna sekejap Kita ambil begini je lah. Cikgu nak ambil pun tak tahu ni nak ambil ke mana. Sekejap cikgu ambil ni kejap. Beri screen je lah. Okey, so kehadiran hari ni adalah lebih kurang 13 lah. Ya. 13 tolak seorang 12 kot. Okey, Saat ni tapi Nani masuk adik aku. siapa? Nani ada saat ni. Berapa duk saya nama? Sekejap. Tengok. Sekejap. Wah, tak ada nama dia. Inani ada Yang Nani ada ni. Okey, tak apa, cikgu tak lagi. Inani. Okey, tu je lah daripada cikgu. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada dah aku. Okey, Terima kasih, itulah. Cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ada nak buat kelas ekstra aku. Apa? Cikgu ada nak buat kelas ekstra tak? Boleh. Awak nak hari apa tu? Cikgu free hari ni. Kalau free memang alik Malang lah. Boleh ikut Malang aku. Ya, awak nak buat Malang Boleh je. Malang lusa dengan geng-geng tu. Kita buat Malang ni lah. Boleh aku. Tapi soalan cikgu post dalam grup. Saya print lah. Awak print. Tak ada print, awak saling dulu. Awak buat je soalan tu dulu Okey. Okey. Naik buka ni, baru cikgu hard copy. Boleh tak? Boleh. Kan cikgu nak suruh awak pergi sekolah tak? Kena ambil kat sekolah. Tak apa. Tak payah, tak perlu lah. Ujang Cikgu buat soalan dalam grup. Awak jawab dulu dalam WhatsApp awak tu. Okey. Nanti buka sekolah lagi, baru cikgu hard copy. Cikgu. Okey, so malam ni kita buat kelas Kau buat aku? Pukul 9 lah. Okey. Pagi esok. Gini lah. Nyanyi kau. Kita buat petang lah. Petang. Boleh? Malang boleh kat aku. Dah malam takut awak ada kelas lah esok. Okey. Buat petang ni lah. Boleh je. Ada hai. Okey, petang ni 3 hingga 5 Okey. Okey. Petang ni 3 hingga 5. Kena main hujat. Dah. Okey petang ni 3 hingga 5. Awak mana free lah petang ni. Okey aku. Itu je lah daripada cikgu. Okey. Boleh. Terima kasih aku. Sama-sama. Salam.